Okay guys, selamat petang kepada kita orang yang ada dengan live kini tu. Sekarang tu kita orang bersama dengan kami, Jimmy Dandi JD. Jadi terima kasih kerana anda sudi untuk bersama-sama dengan kami untuk live pada malam tu. Jadi selamat datang. Jangan lupa untuk share live kita pada malam tu. Share banyak-banyak. Share kepada kawan-kawan. Share kepada family kita orang. Sebab pada malam tu kamu orang akan berkongsi ataupun bercerita kepada kita orang ataupun berkongsi ilmu kepada kita orang mengenai perniagaan digital, okey? Jadi malam tu kami si keseorangan, kami akan bersama dengan 4 orang tetamu jemputan ataupun mereka merupakan alumni Kolej Sidma Sarawak. Jadi sebelumnya kami nak memberikan sedikit info kepada kita orang semua, terutamanya kepada adik-adik kita yang baru je lepas SPM ataupun baru je mendapat keputusan SPM, yang masih bingung kat sini mau belajar. Jadi di situ kami nak mempromotkan kepada kita orang sebuah kolej yang terbaik, antara yang terbaik di Malaysia. Tak lain tak bukan merupakan Kolej Sidma Sarawak. Jadi kepada adik-adik kita yang nak menyambung belajar ataupun ingin menjadi seorang pendidik, bolehlah mendaftar di Kolej Sidma Sarawak. Tarikh tutupnya 9 Ogos tu. Jadi selamat lagi. Cepat-cepatlah mendaftar sebagai seorang pelajar Kolej Sidma Sarawak. Baik, para penonton, tanpa melengahkan masa, kami akan memperkenalkan siapa 4 orang tetamu jemputan kita ataupun alumni yang bersama dengan kita pada malam tu. Jadi pertama sekali kami akan memperkenalkan ataupun kita akan berkenalan dengannya. Jadi kita mempersilakan saudara Idris Abu Kasim. Hai bro. Hai Jimmy. Halo bro. Apa khabar bro? Selamat petang. Ya, sihat. Selamat petang. Jadi malam tu kita santai-santai je, kita chill-chill je sambil kita akan berkongsi dengan para penonton serba sedikit mengenai perniagaan digital, iaitu topik kita malam tu lah. Okey, saudara Idris, sila memperkenalkan diri, seorang lebih kenal kita lah. Okey Jimmy, nama penuh kami ialah Idris Abu Kasim. Kami graduate tahun 2010, Bachelor in Human Resource. Berasal daripada Kuching, Sarawak. Okey, berasal daripada Kuching. Jadi kita graduate pada tahun 2010. 2010. Tamat dah. Kos apa kita ambil dulu? Kami ambil kos Human Resource. Bachelor in Human Resource. Jadi kena tukar bidang lah. Tukar bidang. Memang flip lah. Flip. Ya, tapi jadi masih Human Resource lah. Betul. Jadi Parma, apa semestinya apa yang kita ambil waktu belajar kita akan jadi kedaya lah. Betul. Okey, jadi kita teruskan dengan tetamu kita yang seterusnya. Terima kasih bro Idris. Jadi kita terus bersama dengan seorang lagi tetamu jemputan kita, merupakan alumni juga daripada Kolej Sidma Sarawak. Jadi kita mau persilakan Nai Hena ataupun lebih dikenali sebagai Nai. Hai Nai. Hai. Apa khabar Nai? Bagus, alhamdulillah. Lama sih nemu kita. Lama. Apa khabar kawan kita nak selalu dengan kita lepak? Alhamdulillah bagus, Pejal. Jadi artis pun. Bukannya kita artis juga gak sama pernah berganding dah ataupun berjeng lah. Sama berlakon lah dekat sebuah filem nak? Filem apa pendek lah. Filem Kuching Gangster. Ui, dak Kak Long lah tu.
Okey Nai, jadi Ah. sila memperkenalkan diri kita kepada para penonton kita pada malam tu. Silakan. Okay, hai tuan semua. Kami Nurul Naimah Saidi, nama penuh kami. Kak Ya orang boleh panggil Mek Nai lah. Famous name Nai Hena lah. Kami asal dari Kampung Kebuan. Dekat Ya student Unita alumni 2018. 2018 Mek habis graduate sia dekat Ya graduate in Bachelor in Early Childhood Education. Course paling famous dekat Unita lah. Dekat Ya majoring kami Performing Art. Dekat Ya now kami buka bisnes lah, bisnes salon. Bisnes dulu no. Okey, terima kasih Nai. Jadi lepas tu kita akan kelakar lebih panjang lagi lah. Alright. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan ataupun para penonton-penonton yang saya hormati sekalian, kita teruskan dengan tetamu kita yang seterusnya, iaitu insan ataupun individu yang sering saya lihat ketika setiap kali Sidat Sidma ada programnya sentiasa ada. Jadi kita mempersilakan saudara Beriak Sentu ataupun lebih dikenali sebagai Berry. Hai Berry. Hello, hi. Jadi itu adalah Berry yang orang yang selalu bersama dengan Kolej Sidma Sarawak. Setiap kali ada program mesti adanya. Jadi sila memperkenalkan diri kepada para penonton kita malam tu. Okay, so terima kasih. So hi semua yang tengah tengok live daripada FB, okay, Kolej Sidma Sarawak. Okay, saya merupakan nama saya lah Beriak Anak Sentu. Anda boleh panggil saya Berry ataupun nama glamour Berry Evon. Okay, so saya merupakan graduasi Unita International University dan di Kolej Sidma Sarawak juga mengambil jurusan Bachelor of Education. Major matematik, minor saya adalah ekonomi. Okay, so saya berasal daripada Kapit. Alright. Orang Kapit berbangsa apa? Ya, saya berbangsa Iban. Oh, berbangsa Iban. Okey, samalah kita tu. Jatuh Iban lah kita malam tu. Okey, boleh. Jadi agak bala peringat kita ataupun bala yang kebisi meda live dia tu selamat datang. Terima kasih agak kita laban udah bergulai dengan kami live baka ke malam tu bergulai enggak umpat ikut otai-otai ataupun legend-legend kita ataupun alumni Sidma College. Jadi terima kasih Berry, lepas tu lagi kita akan berjakut panjang lagi lah. Okey. Alright, jadi para penonton kita teruskan lagi dengan tetamu jemputan kita pada malam ini, iaitu mempersilakan Kak Elisa Azura. Hai Kak. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang Kak. Selamat malam. Okey Kak, sila memperkenalkan diri kita. Kita graduate bila dan seterusnya. Okey, nama kami Elisa Azura binti Ali. Jadi kami adalah alumni Kolej Sidma Sarawak dan graduate pada tahun 2004. Oh, 2004. Ya, adalah antara batch yang terawal ketika Kolej Sidma menawarkan program Unita. Program Bachelor of Management pun antara yang terawal dan majoring in entrepreneurship dan sekarang tu sepenuh masa menguruskan perniagaan dalam bidang handball. Jadi kos yang diambil memang bisnes lah. Memang fokus sepenuhnya dalam perniagaan lah. Kita memang minat bisnes lah dari dulu ataupun kita waktu kita belajar dulu terpaksa ambil ya ataupun macam ni? Memang minat. Disebabkan minat ialah kita lalu kita menimba ilmu dalam bidang perniagaan. Jadi ilmu yang kita ada ya kita serapkan dalam dunia yang sebenar lah.
Okey, kepada semua para penonton yang baru je bersama dengan kami orang pada malam tu. Jadi malam tu kita akan membincangkan satu topik. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami orang. Jangan lupa kita orang share live tu bersama orang yang tersayang dan juga share live tu kepada kawan-kawan kita orang. Jadi kita akan menanyakan beberapa soalan kepada tetamu jemputan kita pada malam tu. Jadi kita akan mulakan dengan Abang Idris Abu Kasim. Hello bro, masih bersama dengan orang? Terima kasih. Okey bro, kita kini tu sedang menjalankan perniagaan apa? Macam dapat kami nanggal kini tu kita berada di kedai kopi. Kita berniaga apa kini tu? Kami kini tu buka kedai makan. Dulu kami starting di Semarahan. So waktu tu try nasib di Kuching lah macam ni. Before tu kami di Semarahan, kami pindah situ sebelum COVID. Sebelum COVID tu? 2019. Sebelum COVID. Bawa sebulan start business terus COVID. Ya, so, nang sakit lah nyawa antamnya. Yalah. Apa yang kita plan sebelum tu memang apa yang kita rancang lah. So siapa diikut apa yang kita ya. Jadi kita dua Kak Azura berjiran lah. Dekat sini kita mula bisnes tu. Lokasi perniagaan kita. Lokasi kedai makan kami dekat Metro City Matang. Okey. Yang sama deret dengan CS Supermarket. Sama deret dengan CS tu? Berdepan dengan apa? Pasar malam. Kami buka satu tu dalam bisin lah. Dapat dengar tidak DJ. Uptown Metro City ya? Ya, Uptown Metro City. Berdepan sia. Berdepan. Okey, jadi kepada kita orang yang mau mencuba menu yang ada di kedai Abang Idris kita, jangan lupa datang beramai-ramai. Tapi kena tu boleh rami-rami bro. Satu meja kena tu berapa orang je dapat tu? 3 meja 2 orang je boleh. 2 orang je boleh ha? Jadi maksudnya khas untuk couple-couple je lah. Siapa nak dating boleh pergi lah. Ya. Jadi kepada couple-couple yang baru je berkapal bolehlah datang mencuba menu di kedai Abang Idris kita, iaitu Cafe Satria Asam Pedas Asam Pedas. Jadi salah satu menu yang pernah kami cuba nasi bujang. Nasi bujang. Okey, Nang steady. Selalunya mun nasi bujang bagi kami lah nasi bujang cuma ada nasi dengan telur kicap je. Tapi sekali kami makan tu bukannya nasi bujang biasa tu, macam nasi bujang mewah tu. Sebab nasi bujang ala baru ataupun nasi bujang ala pandemi kali. Jadi kepada kita orang yang nak cuba nasi bujang, jangan lupa untuk datang ke kedai Cafe Satria Asam Pedas yang dimiliki oleh Abang Idris kita. Jadi jangan lupa untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan untuk sama-sama kita memutuskan penyebaran COVID-19 tu. Jadi kita tanya kepada Berry pula. Hai Berry. Ya. Okey Berry, apa perniagaan yang sedang anda jalankan gitu? Seperti yang kami tahu, kita merupakan manager Avon Malaysia bagi zon Kuching, Kota Semarahan, Serian, Sri Aman, Betong dan juga Seratok. Apa benda Avon tu, Berry? Boleh jelaskan? Okay, alright. So Avon tu merupakan salah satu company jualan langsung, okay, di mana kita akan menjual pelbagai produk, okay. Bukan saja kosmetik, produk kecantikan, tetapi daripada hujung kaki ke hujung rambut kita punya produk.
Okay. Jadi untuk pengetahuan kita orang yang tengah tengok live, okay. So kita boleh share dulu live tu, okay. So kami merupakan sales manager Avon Malaysia dan bertugas di lapangan yang telah dinyatakan oleh saudara Jimmy. Okay, dan Avon tu hanya ada 6 butik kecantikan di seluruh distrik Beri lah, 301, which is daripada Kota Semerahan, Beri ada satu di Satok, satu di Matang, satu di Serian, satu di Seratok, okay, dan satu lagi di Batu Tujuh. So kita ada 6 kesemuanya. Dan di bawah Beri ada 5,000 orang usahawan Avon, belum lagi termasuk sub-dealer. So ia adalah sedikit sebanyaklah tentang Avon di Kuching, Sarawak. Okay. Oh. Jadi Avon tu macam produk-produk lain lah. Kami ada nangga sidaknya, ada ejen. Macam Avon pun ada ejen juga. Yes, ada. Tapi kami orang tidak memanggilnya sebagai ejen lah. Lebih dikira sebagai usahawan. Okay. So orang boleh datang ke butik Avon, which is dia boleh ambil stok, dia boleh buat sale di situ dan dia boleh buat training. Jadi Kinetok masih terbuka kah untuk siapa-siapa yang nak jadi ejen lah? Ataupun nama usahawan teh? Ya, masih terbuka. Okay, so kita pun masih mencari new member. Kita gelar sebagai new member. Siapa-siapa yang nak masuk join member secara percuma. Okay, kita boleh datang dengan Beri. FB Beri adalah Beri Avon. Kita boleh klik, kita boleh tekan, nanti kita boleh sembang-sembang di situ lah. Okay. Jadi siapa-siapa yang nak jadi member untuk Avon bolehlah cari Abang Beri kita. Ya, betul. Yang percuma je. Jadi maksudnya siapa-siapa yang mau jadi member nya kan percuma pasal dia akan jual kita pun produk lah. Tidak, okey. Selalunya orang akan ingatkan, okey, if berbeli produk tu kita mesti jual. Sebenarnya sih produk Avon tu kita boleh guna dream pun dulu. Okey, guna dream pun dulu. Contohnya kita suka perfume, kita boleh beli perfume, kita suka shower gel, kita boleh coba shower gel di Avon untuk kegunaan sendiri, lepasnya untuk penjimatan. If kita mau extra income, kita boleh join tim kami orang untuk mendapatkan peluang pendapatan daripada Avon, iaitu menjual. Okay, daripada perkongsian tadi, daripada produk yang kita suka, kita boleh kongsi dengan orang lain yang boleh menjadi peluang pendapatan untuk kita orang. Okey. Jadi orang jangan lepaskan peluang. Jadilah member baru untuk Avon. Boleh cari Abang Beri kita. Ya, betul. Mau tahu maklumat lebih lanjut, bolehlah kontak-kontak dengan Abang Beri. Ya, betul-betul. Okey. Kita beralih kepada Kak Long kita, iaitu Nai Hena. Jadi Nai, macam ni apa produk ataupun perniagaan yang sedang kita jalankan kereta Nai? Okey, kami menjalankan perniagaan mobile hair salon. Apa benda ya? Mobile tu benda yang bergerak lah. Hair salon maksudnya salon bergerak. Salon bergerak. Pada asalnya lah. Macam ni? Pada asalnya nya start dulu dari mobile hair salon. Tapi sekarang tu kan kami orang dah ada salon. And a new cawangan akan berada di depan BCCK, Borneo Convention Center. Barulah mungkin akan launching dalam bulan 10, 11 macam ni lah. Tapi kami orang masih menerapkan mobile salon lah. Macam bergerak ke Brunei, Singapura dan sebagainya. Kan kereta kita masih dalam pandemik. Masih pandemik. Salon dapat dibuka kan itu? Belum nak? Ataupun dah dapat? Nya ada gunting. Lekatnya kan mobile salon tu nya boleh bergerak ke rumah. Jadi contoh orang di rumah tu ada mau meluruskan rambut kah, mau merawat rambut kah, and so on lah. Jadi kami orang pun tim akan bergerak ke rumahnya lah. Kayaknya akan a few charge macam ni lah. Macam ni. Okey, macam ni mun orang nak cari kita, Nai? Nya akan melalui TikTok, melalui Instagram, nya akan melalui laman web, nya akan pakai Google. Nya akan type dak mana-mana nama, nya akan appear. Maksudnya kami memang betul-betul menggunakan nang digital marketing lah
tulis je nama bagi ambil lah, kita confirm keluar lah. menyenangkan lah. Oh, type je. Hilang betul-betul kat long na lah tu. Tulis je nama keluar. Keluar je. Okey, jadi kepada penonton kita yang ada dengan live pada malam tu, selamat datang kepada kita orang. Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita orang live pada malam tu. Jangan lupa untuk sharekan live kita pada malam tu kepada orang-orang yang tersayang dan juga rakan-rakan kita orang ya. Mun si sayang si hal, asal kita sayang dengan kami ajak lah. Okey. Okey, kita akan terus ke soalan yang seterusnya. Jadi bagaimanakah anda memasarkan produk anda? Jadi kepada Abang Idris, macam ni kita nak memasarkan nasi bujang kita? Adakah kita berjalan rumah ke rumah ataupun ada cara lain ke? Okay, waktu tu promosi nasi bujang mesti pakai Facebook, pakai WhatsApp. Macam ada yang customer kami orang dah save dalam contact list, kami orang blast lah apa menu terbaru. Waktu tu macam ni ajalah caranya dalam promotion. Macam ni aja oh. Okey, mun Kak Azura macam ni kita mempromotkan, tapi sebelumnya kita pun produk apa Kak? Produk yang kami jual adalah produk berkaitan dengan hamper dan semua jenis surprise delivery, lepas hadiah dan juga apa-apa yang boleh mendatangkan rezeki lah. Yang paling utama sebenarnya adalah hamper. Dalam keadaan pandemik tu, dalam keadaan pandemik tu memang kata orang amat terkesan. Jadi kita perlu pelbagaikan skop perniagaannya lah yang berkaitan lah sebenarnya. Kerana ia adalah fokus utama dalam bidang perniagaan kan. Jadi kita cara kita promote menggunakan macam ni, Facebook ke, TikTok ke ataupun Insta? Kami menggunakan apa sahaja media sosial, contoh macam Facebook, Instagram, kemudian grup WhatsApp, memang digunakan sebaik mungkin dan sepenuhnya untuk promote. Dan pelanggan datang bukan hanya daripada Kuching, tetapi di luar Kuching juga dan di seluruh Malaysia. Contohnya sebagai baru-baru itu setiap kali festive season kami mendapat tempahan boleh dikatakan daripada seluruh Malaysia, yang mana tempahan daripada Semenanjung untuk orang-orang di Sarawak, dan kalau si ada di Kuching pun kami akan postkan hamper yang hamper akan dibalut dan dipost kepada penerima. Jadi kan kami selalu nangga orang mula video hanya kena tu berada di Kuching tapi nya nak mula surprise, contohnya di muka, dapat juga macam ya? Boleh. Kita akan utamakan dulu lah yang mana contoh kalau yang berada dekat luar daripada Kuching. So kebanyakannya setidaknya akan melihat daripada katalog, akan nangga daripada katalog dan akan putih dan bersesuaian dengan bajet setidaknya. Jadi bila bersesuaian dengan bajet setidaknya, dan akan tentukan tarikh dan masa untuk penghantaran. So kalau yang bertindih, so kita akan terbaliklah reschedule pada Februari lah. Tapi saya tak tahu, memang alhamdulillah lah. Okey, jadi mun orang nak cari kita macam ni Kak? Orang boleh, customer boleh walk in ke kedai. Okay, located di Metro City, Azura Hamper and Gift Supply. Dan boleh juga tengok di page Facebook, Azura Gifts, dan ataupun WhatsApp lah. Selalunya memang kami sentiasa update dan aktif dalam media sosial. Okey, jadi kepada kita orang yang cari hamper ataupun gift, bolehlah kita cari cari Kak Azura kita, iaitu Azura Hamper and Gift Supply di Facebook Kak. Boleh. Apa je jenis cenderamata pun kami orang ambil, dan juga dalam masa yang sama kami orang supply kepada agensi
corporate company dan juga jabatan kerajaan, sebab kami orang menerima ATO dan kalau yang memerlukan sebut harga quotation, kami orang ada supply. Kami orang akan beri quotation. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, bagi pendapat Nai lah dapatkah jualan atas talian tu digunakan untuk menarik pelanggan? Bagi kita, apa pendapat kita? Bagi kami, bila menggunakan media sosial tu untuk jadi tarikan, so mostly orang kini tu lah, orang kini tu kini biaka ataupun orang dewasa ka banyak menggunakan media sosial macam Facebook. Sikit klik buka, bangun tidur dia akan buka Facebook, dia akan buka IG, dia akan buka something macam ni lah. Jadi bagi kami amat sesuai lah nak bisnes menggunakan digital. Memang baguslah masa kena tu sebab memang bagus. Ya letak masa kena tu lebih banyak ditumpukan kepada gadget sebab ya letak kan pandemik siapa keluar. Makin kita gunakan item viral, kita akan attract people. Makin kita pakai media yang berunsur music, video macam bisnes kami lah. And bisnes yang berkaitan dengannya lah, kami rasa memang dapat menarik minat sidaknya. Okay, Mun, untuk Avon pula, Abang Berry, adakah atas talian tu ataupun kita promote barang di online tu bagus bagi pendapat kita? Yes, 100% bagus. Okay, sebenarnya itu adalah salah satu platform which is kalau kita ada sebelum ada pandemik kan kita akan datang ke kedai, just ambil dan tengok, kita boleh rasa sendiri. Tetapi apabila dalam musim pandemik ni untuk orang yang bisnes terutama dia kena ada salah satu cara yang terbaru, okay, untuk kita approve kita punya pelanggan, okay, yang berada di luar. Sebab kena tahu if kita keluar pun kita kena ada permit, kita kena ada surat kebenaran daripada polis dan sebagainya. Okay, so untuk memudahkan urusan tersebut, okay, so usahawan kita yang lain pun dia akan online kan dia punya bisnes. Dia boleh ambil gambar, dia boleh letak harga, dia boleh letakkan kebaikan produk dan dia pun dapat prospek orang lain bukan sahaja di Sarawak, di Sabah tetapi di seluruh negara. Okay, dan orang lain yang friend dengan dia, contohnya kalau dia online kan dia punya produk di FB, so semua orang di FB, rakan-rakan dia di FB, malah orang lain apabila dia share, orang lain pun dapat tengok dia punya bisnes. So online ni sebenarnya dia banyak membantu. Tetapi pada masa yang sama kita still ada kekangan which is bukan semua orang tahu kan nak gunakan online transfer, nak buka email, nak dapatkan email address, okay? Kekangan tersebut apabila kita rasa saya mahu. So apabila kita rasa kita mahu, kita belajar cara nak gunakan daripada first step, macam mana kita nak order, macam mana nak buat payment, macam mana kita nak hantar barang. So yang tu sebenarnya memberi kebaikan dan diorang pun dapat upgrade diorang punya ilmu di online ni tadi untuk perkembangkan apa yang sedia ada. Jadi jawapan Berry, yes, sangat bagus. Jadi online penjagaan digital tu amat membantulah pada masa kini tu. Sebab pandemik kan kita dapat keluar untuk pergi langsung ke premis penjagaan. Jadi online tu adalah salah satu cara para peniaga untuk meneruskan sidang pun bisnes. Okey, jadi bagi pendapat kita orang lah, adakah penggunaan social media tu dapat meningkatkan lagi kita orang jualan. Jadi kita bertanya dengan Abang Idris lah, sebab Abang Idris tu nampak handsome je malam tu. Jadi Abang Idris, apa pendapat kita? Adakah penggunaan social media tu dapat meningkatkan lagi jualan kedai makan kita? Yes. Sebab kita tu pun line in sih boleh. Kan? So kami orang lebih mengharapkan kepada food delivery,
harap tidak rana, harap food panda, harap grab. So memang awareness untuk branding makanan tu, untuk keluarkan menu baru apa-apa, memang perlukan social media. Jadi mun kita pun menu akan dikeluarkan setiap bulan ataupun mungkin ada mempunyai satu tempoh yang tertentu baru kita keluarkan menu-menu baru. Contohnya nasi bujang, sejak bila kita mengeluarkan nasi bujang? Nasi bujang tu kami keluar time kami start baru balik bisnes tu. Kan ada tempoh masa berapa bulan siapkan bisnes. So kami on start cari produk, cari menu yang apa, friendly lah, yang orang mudah nak senang nak makan, anak kecil pun boleh makan, sebab benda yang boleh diasing. Dia ada kuah kari ya, mun pernah makan tak? Pernah hari ya. Kari, ada sambalnya. Ya kami wadan. Ya, bukan nasi bujang biasa, nasi bujang alaf baru ataupun nasi bujang mewah ya. Ya. Tapi dah steady menu lah. Ya, menu Kelantan lah. Menu nasi Kak Wok. Mun kan Kelantan namanya nasi Kak Wok. Oh, nasi Kak Wok. Dekat Semahan ada jualan. Dekat Semahan namanya nasi bujang, nasi bajet. Yang ngikut resepi pun lah. Mana-mana tempat pun ada. Tapi bezanya kita perlu kualiti makanan. Yang memang perlulah kualitinya. Memang standard yang perlu dijaga. Ya. Jadi mun kat Kelantan namanya nasi Kak Wok. Ya. Kak Wok. Masalahnya siapa Kak Wok ya? Aku pun si tahu. Nya mula resepi tak si kenal kita siapa. Bukannya Arya pernah nak ya kah? Apa nama? Main dengan MU tak? Nya Arya kah? Sudah. Saya main dengan Spurs aku. Dengan siapa? Dengan Spurs. Aku dengar MU leading kah? Oh, leading. 3-0. Live kah? Bukan Siapa peminat MU luar ya? Tahniah. Live lah. Secara live Live aku. Oh. Okey, kita mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada penonton ataupun yang baru je bersama dengan Kemaruan Live pada malam tu. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan Kemaruan Live. Dan untuk makluman pada kita orang yang baru je dengan live pada malam tu, Kemaruan akan live dan berbincang mengenai salah satu ataupun topik utama kita pada malam tu, iaitu perniagaan digital. Jadi kita bersama dengan 4 orang tetamu jemputan ataupun alumni Kolej Sidma Sarawak. Jadi sekali lagi kami nak maklumkan kepada semua adik-adik kita yang baru ujak lepas mengambil keputusan result SPM, si dia nak menyambung pelajaran, kami akan memberi kita idea lah. Jadi kita orang boleh mendaftarkan diri sebagai salah seorang pelajar di Kolej Sidma Sarawak, di mana tarikh tutupnya adalah 9 Ogos 2021 tu. Jadi yuran yang dikenakan sangat rendah, hanya RM50. Jadi jangan lepaskan peluang yang terbaik tu, kerana Kolej Sidma Sarawak merupakan salah satu kolej yang terbaik melahirkan graduan-graduan yang terbaik yang seperti dapat anda lihat sekarang di skrin ini. Jadi sudah tahu otai-otai ataupun legend-legend daripada Kolej Sidma Sarawak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada malam tu. Jadi saya ingin bertanya kepada salah seorang ataupun kepada siapa-siapa saja yang nak menjawab. Jadi seperti yang kami dah tanya, bagaimana anda memasarkan produk anda? Yang seperti yang kita tahu, of course lah, menggunakan social media lah nak. Jadi kepada Nai. Oi. Okey, kan selalunya sebelum tu lah kita ataupun orang lain fikir TikTok tu si bagus macam asal TikTok je ada je biak yang bergoyang-goyang. Adakah bagi kita TikTok kena tok
bukan hanya setakat untuk bergoyang, tapi dapat juga digunakan untuk mempromosikan perniagaan. Adakah ia betul ataupun ada pendapat lain daripada kita? Oh, kira faham. Kira nak madah penggunaan media TikTok tu si bagus lah. Ya. Mostly lah orang salah anggap lah nak. Sebelum tu lah sebab Jadi- sebelum tu kan kami nangga nak terutamanya orang tua lah. Asalnya nangga nya belum download je aplikasi tapi nya nangga iklan. Nangga biak gelek-gelek tapi kena aku nangga bapak ku pun nangga TikTok. Okay. Jadi pendapat TikTok kita tu, adakah cara bagusnya untuk promote dah? bagi kami bagus, sangat-sangat bagus. Makin-makinnya for your page. Bilanya for your page maksudnya konten kita viral maksudnya bila orang main TikTok, setiap yang ada apps TikTok, nya akan bila scroll nya akan keluar kita pun konten. Maksudnya bila orang keluar kita pun konten itu maksudnya baguslah kita pun produk ketik macamnya lah. Bagi kami make media TikTok tu best sebenarnya. Sebabnya catchy dekat ya, best, senang nak faham. Bagus makin-makin bidang kecantikan, masak nang sesuai. Oh, Bagi kami lah. bidang kecantikan kami selalu nangga sidang mula tutorial di TikTok. Jadi nya agak berkesan juga sebab asal je kakak main nangga nya confirm makan ikut. Confirm. Jadi social media tu memang mempengaruhi lah orang-orang. Benar. Yes. Okey, jadi kepada kita orang, apa pendapat kita orang mengenai perniagaan digital tu? Kita boleh bukalah kepada antara kita orang empat, Abang Idris kah, Kak Azura kah? Ada apa-apa yang nak ditambah? Kami dah belajar TikTok dari Nai. Steady. Boleh si Batin? Boleh. Ada si abang. Ada si Oi. nak mula video nak masak macam dia. Bagus bang. Masak Oh, asam Salbi pedas ya. tak? Oh. Kami belum Chef explore Salbi TikTok ya. macam ni. Jadi waktu pandemik tu macam ni kita orang empat nak survive ataupun untuk meneruskan perniagaan kita. Terbuka kepada siapa-siapa lah. Oh ya, boleh tu. Kami lah. Kami ya, boleh. Boleh. Kita answer malam tu. Okay. Waktu pandemik tu kita terpaksa fokus apa yang macam top seller lah. Macam kami mungkin kedai makan tu memang banyak menu makan. So kami terpaksa fokus dengan top seller je lah. Sebab memang time pandemik tu kita mau cut cost sikit. Kita perlu bukan cut cost sebab cokot, bukan. Kita perlu saving. Sebab pandemik tu nya belum nampak nya nak pergi sini. Kami dah Sinovac 2 kali. Tu dah 3 kali dah. Tidak lagi Sinovac 3 kali. Oh, So, betul. ya mau jaga lah, mau jaga cost, mau jaga future saving lah, mau jaga future saving. Other Okey, than bang. that, social media memang main peranan lah. Ya paling Betul. penting social media. Okey bang, kan kena tu masa pandemik jadi dah tentulah yang pun keuntungannya berkurang daripada yang biasa. Jadi adakah dalam masa pandemik tu kita mengurangkan pekerja kita ataupun kita suruhnya berhenti je macam ni ya? Waktu tu before tu kami ada 12 orang bekerja. Kami Okey. dulu kami pun shift siang sampai malam. Okay, start pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. So bila pandemik tu terjadi, terpaksa save cost. So cepat buka kedai malam, save electricity. Lepas ya pekerja pun kami terpaksa kurang. Kini tu kami ada 4 pekerja. Mun termasuk kami sekali ada dengan wife kami pun masak juga. Jadi ada 6 orang lah. 6 orang. Mun Kak Zura pula macam ni?
Kalau nak dikira, masa pandemik tu memang betul-betul memberi kesan dah sebenarnya. Selalunya kalau dari segi pekerja yang memang kami maintainkan satu orang lah. Sebelum pandemik tu kami ada 4 orang. Jadi kebetulan ketika pandemik baru nak masuk, 2 orang yang memang dapat kerja lain dan ada yang nak sambung belajar. So at the end of the day tinggal seorang. Jadi seorangnya dikekalkan sehingga ke hari tu lah, sebab kadang-kadang perlu membantu kami untuk urusan tempahan hamper dan cenderamata. Masa pandemik tu memang kami orang bergantung sepenuhnya dengan event. Kita memang tahu nak sekolah si buka, event daripada agensi si ada. Jadi untuk kita peniaga-peniaga tu, kita nak buka kedai si senang bah, dan kita si mudah, tetapi si juga semudah yang kita nak tutup kedai kan. Jadi sekarang tu adalah fasa-fasa bertahan, survival. Apa yang dapat dipolah adalah kita pelbagaikan, variasikan servis kita. Contohnya kami orang pun membuka kelas untuk kursus-kursus gubahan hamper, which kami believe di Kuching tu ataupun mainly dekat Sarawak tu secara amnya memang kita belum ada lagi kursus seperti yang demikian. Kebanyakannya kursus-kursus yang di-offer oleh agensi adalah contoh kursus bakery, dan makanan, tetapi kursus gubahan bunga macamnya kita pernah dengar, tapi kursus gubahan hamper kita belum dengar. So kami ada modul-modul dan kami hantar kepada agensi-agensi. So adalah one of supporting program lah yang masuk di dalam ketika pandemik tu. Dan selain daripada kami orang ambil juga tempahan contohnya wrapping service, sebab kadang-kadang orang memang nak cari wrapping service yang memang susah. Kadang-kadang kita ada barang tapi itu saya dah masa mau wrapping, dan kadang-kadang kita tahu macam ni cara nak wrappingnya. So kami orang receive lah benda-benda macam and then offer lah apa-apa yang kata orang dalam budget yang Homeowners, murah. this incredible tip is just for you. Kalau You owe less than $331,760 on your home. pun terlalu mahal, orang akan turun minta diskaun. So kami rasa dalam keadaan macam tu, kami pernah mula offer untuk bouquet serendah RM10 saja. Ada yang paling rendah setakat hari tu lah. And then untuk yang macam untuk gift untuk nombor kecil birthday yang dihantar ke rumah serendah RM5. Ya, sebenarnya semata-mata adalah untuk survival. That is why kami menjangkakan by next year semoga pandemik tu pulih dan kita ada function semula lah. Yang kami harapkan. Betul. Jadi mun orang yang ada barang tapi nya sudah masa untuk wrapping nya boleh cari kita lah kau. Boleh. Nya boleh datang ke kedai untuk untuk mohon servis dan kami orang akan beritahu lah berapa yang kami orang servis, adakah nyambat basketnya sekali kah ataupun yang kami sediakan sekali dengan basket. Dia saya dah masalah kami orang memang menerima, termasuk gubahan kata orang hamper ataupun bouquet pun kami orang terima. Cuma dari segi sekarang tu contoh macam fresh flower agak kekangan sikit lah, sebab dengan keadaan yang orang yang boleh buka semua bisnes, jadi supply untuk fresh flower agak kurang lah. Ya, jadi susah nak cari lah fresh flower. Susah jadi untuk kelas yang kita pada kelas gubahan hamper dan gubahan bunga coklat ataupun box coklat, sebenarnya secara langsung memberi peluang kepada komuniti ataupun masyarakat setempat untuk belajar asas-asas gubahan, dan kebanyakannya hasil daripada kelas tersebut generate income sendiri secara daripada rumah. Karena sekarang tu kita tahu ramai orang yang mencari side income dalam masa yang samanya bekerja. Apa yang paling mudah? So yang paling mudahnya adalah salah satunya adalah bouquet lah, bouquet ataupun box coklat. Benda yang senang, tapi kita kena belajar teknik-tekniknya. Ada teknik yang asas lah. Otherwise macam contohnya ikatan ribbon, pilihan warna, kayak box yang sesuai, kertas-kertas bouquet, semua ada nama-namanya
yang kita perlu tahu. Kadang-kadang kita tanggap plastik plastik putih aja yang kita boleh wrapping, tapi nya berbeza. Plastik tu ada banyak jenis plastik. Betul. Kadang-kadang kita si tahu. So apabila kita beri ilmu macam dia kepada sidak, now sidaknya akan faham, plastik tu digunakan untuk wrapping macam ni. Contohnya macam cellophane wrap, contohnya macam shrink wrap, semua benda yang berbeza. Jadi setakat ke hari tu kami masih menghantar proposal kertas kerja kepada agensi-agensi dengan harapan tidak tu boleh memberi, kerana kalau kami buka personal akan ada bayaran. Jadi kalau under agensi tidak, benda tu semua free dan agensi yang menanggung. Jadi dengan harapan tidak tu kita banyak queue sebenarnya nama-nama yang dihantar untuk nak ikut kelas. Cuma sekarang tu agensi tengah kontrol untuk kerana kita sih boleh berkumpul rami-rami kan. Jadi sekarang harap-harap akan ada agensi yang boleh sponsor lah for this program. Yang terakhir yang kami pernah pola adalah dengan Sentec untuk community di Lundu. Banyak program lah. Jadi kita bukan setakat menyediakan gift and hamper, tapi kita juga menyediakan kelas kau. Yes. Tapi harap agensi dapat meluluskan kita pun proposal Tek. Betul. Sebab setakat tu kita bekerjasama dengan Sentec dan yang terbaru tu kami dah hantar kepada pihak SEDC. Semoga dengan adanya kursus-kursus macam tu kita pelbagaikan, dan mana bukan hanya kita belajar daripada YouTube, kerana YouTube kita nangga cara sidak pola. Tapi untuk hands on dan untuk belajar teori yang mana segala jenis info yang kita akan dapat one by one. Jadi modul-modul yang memang ada. Yang kami buat sepanjang tahun lepas lah untuk pandemik. Di samping kata orang tempahan-tempahan kecil lah. Dan sekarang tu disebabkan kita dah beralih kepada fasa 2 ataupun 3, kerana certain tempat dah 3. So agensi dah mula start order. Contohnya Jabatan Museum, DBKU. So kami dah melihat trend dia sedikit lah. Semoga kata orang kita kelak boleh beroperasi seperti biasa lagi tanpa ada kekangan, dan agensi-agensi yang lain mempunyai program-program dan apabila sekolah buka kami memang target kita akan dapat beroperasi balik lah. Tempahan hamper yang memang biasa lah. Sebab kalau di area Satok ke atas Petrajaya, setahu kami untuk yang memang ada kata walk-in shop, ya memang sepenuhnya ada sebuah dah yang which is kami di Metro City. Ya, jadi harap pandemik tu pulih banyak program yang dapat dijalankan sekaligus membantu masyarakat mencari income lah kau. Yes, betul. Kerana kalau kadang-kadang kami selalu jual madah. Untungnya orang yang ada bisnes kedai makan. Idris kayak ada salon. Sebab kami rasanya bilanya bagi servis sentiasa ada orang mau. Ya. Jadi sentiasa ada orang nak makan, dandanan diri mau kena jaga. Tetapi apabila berkaitan dengan hadiah, apabila berkaitan dengan hamper, memang kami kena cari jalan lain. Memang kami kena cari sesuatu yang think out of the box. So kami come out sepenuhnya dengan modul sendiri. Jadi yang dah di-verified lah. So bendaya yang akan diajar, dan kami tahu bendaya ada sesuatu yang baru untuk masyarakat ataupun komuniti di luar yang boleh menimba ilmu, dan semestinya kata kita hanya ada program-program yang untuk khas bakery, yang untuk khas berbahan bunga, tetapi ada juga yang berbahan hamper. So, kadang-kadang orang bilang dengan hamper senang aja, wrapping aja, tapi sebenarnya dia ada cara. Banyak lagi benda yang perlu belajar kau, macam Betul. yang kita pada jenis kertasnya berbeza juga. Betul. Ya. Jadi kita berbeza. Ya, jadi maksudnya masa pandemik tu kita boleh biasa-biasa aja, kita perlu lebih kreatif daripada yang biasa untuk kita meneruskan lagi program ataupun perniagaan kita kau. Betul. Okey, jadi kita tanya dengan Abang Barry.
Okey, Bang Ya. Berry. Berkeni Nuan, adakah Nuan Miss Muai pekerja Nuan masa pandemik tu, ataupun Nuan kekalkan pekerjaan Nuan masa pandemik tu? Okay, alright. So untuk Ebon, untuk pengetahuan anda semua yang belum yang tengok live tapi belum share, boleh share dulu. Okay, so apa-apa info kita sama support each other. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4 panel yang sekarang tu pun tengah berbisnes. So daripada share anda mungkin akan memberi dan membuka peluang pintu rezeki untuk diorang. Okay, so daripada Berry, okay, so Berry ada 6 butik, which is kita masih kekalkan kita punya business partner. Kita tidak suruh diorang tutup. Tetapi walaupun butik diorang tutup, kita stay trend. Okay, trend diorang melalui online. Kita buka daripada Google Meet, kita buka daripada Microsoft Team, kita buka daripada WhatsApp. Okay, kita video call, kita review satu persatu. Okay, daripada cara dia. So work from home sebenarnya kita ada brochure. Ebon tu ada brochure. Okay, so contohnya dia kasih tu yang macam tu kan. So Ebon tu ada brochure. Di dalam tu ada pelbagai produk Ebon, which is Berry boleh bagi jaminan untuk anda yang tu adalah produk yang mampu milik. Okay, mampu milik untuk anda. Sebab musim pandemik kini tu kan adalah musim kita untuk berjimat. Kita tidak boleh spend, dulu kita boleh spend sampai 500 satu kali kita beli. Tapi this one nak beli shampoo, nak beli conditioner, nak beli shower gel pun kita berkira. Okay, so melalui Ebon untuk kita orang, kini tu kita berbeli RM40, Ebon akan bagi kita 15% discount untuk member. If kita orang beli 150, Ebon akan bagi kita 25% discount. Okay, so untuk pengetahuan kita orang, penjimatan tu adalah untuk semua wakil Ebon. Which is, if kita belum jadi wakil Ebon, jom sama-sama kita join Ebon, dan kami akan bagi kita penjimatan. Ebon akan bagi kita penjimatan. Alright, itu adalah salah satu yang kita tawarkan, bukan hanya untuk menjual, tapi kita pun tawarkan untuk penjimatan dan menjana pendapatan. Ada juga yang bertanya dengan Berry, macam ni kami orang mendapatkan brosur tau, if kami orang di kampung jauh, macam ni. So kena tahu kita sediakan PDF brosur dengan IM brosur, which is kita boleh hantar dekat telefon, kita just download satu kali je, kita boleh hantar dengan kita pun customer. Itu adalah salah satu cara kita untuk promo, untuk bangunkan perniagaan kita lah. Alright, Berry rasa menjawab soalan kan? Ya, betul-betul. Jadi kepada kita orang yang nak jadi member untuk Avon, boleh cari Abang Berry kita di Facebook. Ada Facebook Abang Berry? Ada, Berry Avon. Jadi kepada kita orang yang nak jadi member untuk Avon, bolehlah cari Abang Berry kita. Jadi kita memperalu-alukan kepada kita orang yang baru join live tu, selamat datang, selamat malam. Terima kasih kepada kita orang yang sudi untuk live bersama dengan kamu orang. Jadi untuk makluman kita orang pada malam tu, kami akan membincangkan tajuk pada malam tu, iaitu perniagaan digital bersama dengan 4 orang panel kita ataupun tetamu jemputan kita merupakan alumni Kolej Sidma Sarawak. Jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada malam tu dengan bertanya kepada Nai. Nai, kita menjalankan perniagaan tu kita sorang-sorang ke ataupun kita mempunyai pekerja juga? Untuk sebelum tu, mek sorang-sorang lah. Okay. Kami handlingnya semualah, dari ke produk, dari ke marketing, semualah. Tapi sekarang tu kami ada 2 pekerja. Seorang ya admin, kak ya hairstylist. Kami management lah. Kita management. Jadi kan kita belajar dulu DC, Diploma in Early Childhood. Baby. Kita memang minat untuk memang minat dari dulu ke selun tu ataupun apa? Kami nang minat benda kecantikan tu dari biak. Dari biak. Kira parents kami nyuruh kami ambil education sebab yang ada marketing education tu bagus. Maksudnya kita senang dapat kerja, kira macam ni lah. Tapi sebenarnya education tu yang ngajar kami balik untuk ngajar orang. Bidang kecantikan sama juga lah, tak ada beza. Ya, betul. Lagipun dalam lagipun dalam apa yang kita belajar
di diploma early childhood pun ada kaitan juga dengan bisnes lah. Semestinya apa yang kita belajar hanya mengenai baby je. Betul. Kadang-kadang Nai. kita belajar tu nak. Kadang-kadang kita belajar tu nak kita create link. Betul. Create link. Kita dekat sia, kita kenal surrounding dia. Dekat yang kita tempat lain ni kita kenal orang tu. Kira macam ni lah. Ya. Betul. Jadi selain kita mempunyai salon tu, ada bisnes lain Seda? Ataupun ada planning masa depan nak memperkembangkan lagi bisnes ataupun nak mula bisnes baru kah? Ada, kami orang buka spa, urutan, lekat ya eyelashes. Hutan? Mostly more to more to kecantikan. Hutan kah? Kita nak buka hutan. Kan, more to kecantikan. Guru aja. Kami BECE, Jimmy. Madam. BECE, BC. Benar kah? Oh. Oh. Salah lah. Betul. Kak Liza, kita selain hamper and gift, kita ada planning kah ataupun kita mempunyai bisnes lain selain daripada hamper and gift? Selain daripada actually business hamper and gift saya datang yang kedua. Yang utamanya daripada awal dulu mari adalah kedai elektrik. Jadi kami memang fokus dalam penjagaan elektrik tu ikutnya daripada keluarga. So sekarang tu dah diserahkan kepada kami. So memang masa kadang-kadang kita ada masa pandemik tu kita ada kerja kan. Tapi ada je kerja kita sedikit sebab kita pelbagaikan bidang perniagaan dan kalau nak tengok bahagian penjagaan elektrik dengan penjagaan hamper memang dua bidang yang sangat berbeza. Satu yang memerlukan selalu yang orang kata fokus kepada tenaga lelaki dan satu lagi yang memerlukan kelembutan tangan. Jadi kami seimbangkan dua perkara ya. Sebab bila kedai elektrik tu adalah satu legasi. Apabila perkara kami take over masa pandemik. Jadi banyaklah belajar dekat sia dan kami rasa untuk usahawan-usahawan kita orang tu adalah peluang kita orang lah sebab kami orang work closely dengan agensi contohnya macam Sila SDC untuk geran-geran di bawah agensi kepada usahawan. Okey, kita orang boleh mohon usahawan boleh mohon untuk geran machineries di bawah pertanian ataupun di bawah SDC under Putera, under Mintrade. Jadi gerannya bila kita cerita pasal geran adalah perkara yang memang orang beri free, machine free, duit free. Jadi apabila segago untuk kedai elektrik so kami akan stop sekejap hamper. Nya berjalan tapi kan hamper tak kurang. So nya berjalan cuma nya kurang. Jadi apabila kedai elektrik tu salesnya kurang kami akan tingkatkan lagi di bahagian kedai hamper. Dan dalam masa yang sama sekarang tu untuk homestay dengan kereta sewanya langsung berjalan. Terus ada orang yang nak datang untuk pelancongan kan. So benda yang semua stop. Jadi jadi kalau kita hidup dengan satu bisnes saja which is memang saya variasi baca kami pada tadi memang kita pun bisnes kan sangat-sangat down. Jadi kita kena variasikan. Ya sebab kami terfikir tadi very since kita Avon kan. Dia kami mau tanya apa kata kami nak tanya kita untuk kita macam untuk program macam nak pola hamper apa semua adakah kita orang boleh offer masih ada offer untuk harga member ke ataupun yang macam ni untuk orang yang berbisnes. So kami nak tanya tadi. Oh, okay. So untuk Avon, kena tahu if kita dapatkan produk Avon kan untuk kita pun hamper, yes, still. If kita beli macam banyak, alright. So Avon pun akan bagi kita special price. Okay, harga member 35% daripada apa yang kita beli.
right? So if kita berminat, okay, so kita berdua boleh runding nanti, which is kakak pun boleh juga bantu my staff untuk buat gubahan, which is kita boleh bertukar akak tolong ajar dia orang, so kita pun boleh collaborate bersama. Yes, betul. You see, bila benda tu akan baik tu sebenarnya kita akan tahu siapa di antara kita panel ke bisnes apa. Jadi macam tu, okay, kita yang seorang tu mungkin ada peluang untuk mengembangkan perniagaannya, dan another panel tu boleh dapatkan collaboration daripada panel-panel yang lain. Dan dalam masa yang sama kita kita boleh belajar dan menimba ilmu daripada panel-panel lain dari segi pengalaman sidaknya. Pengalaman sidaknya berbeza. Jadi kami rasa kalau pelajar-pelajar dan alumni yang dekat luar nun, kita masih boleh kalau yang nak nak menceburkan diri dalam bidang perniagaan, kita perlu explore lebih banyak sebab environment sekarang tu turun naik. Jadi kami dulu pernah dipadah oleh someone lah, to those orang yang berbisnes juga ketika pandemik, to those orang usahawan yang mampu bertahan di kala pandemik tu, kalau still dapat bertahan sehingga habis pandemik, bertemu lagi pada tahun depan which is pandemik pun dah over, kita adalah seorang yang very strong kerana kita mengalami going through the hardest level in the business situation. Kadang-kadang situation yang lain berbeza, tapi masa pandemik tu banyak usahawan yang susah nak survive. Jadi banyak cabarannya. Sebab because of cabaran. Jadi apabila ada cabaran-cabaran yang lain selepas tu, mungkin hanya akan jadi sebahagian kecil aja kerana kita dah melalui fasa yang sangat kritikal. Jadi itu adalah salah satu macam rancangan lepak yang baik lah, untuk yang bagus lah sebenarnya untuk menimba ilmu, untuk bertanya kepada panel-panel yang lain, sebab kalau ikutkan tu adalah semua bidang yang berbeza. Jadi kita sebut je bidang-bidang panel-panel tu survive dalam sedaknya pun bisnes nak. Macam contohnya Avon pun kalau ikutkan setidaknya bahagian sales kan, so setidaknya pun ada kata orang partner setidaknya. Kalau yang usahawan yang biasa macam personal lah, individu, setidaknya lebih kepada survival sendiri. Jadinya benda yang berbeza. So what make me feel happy malam tu because kita dapat gather different usahawan daripada berbagai bidang. Kadang-kadang kita tahunya macam ni, hownya nak survive, tapi mungkin untuk individu, tapi untuk company, that's why some of it kami tadi tanya vary kan, macam ni kalau macam kita ada collaboration apa semua, itu adalah peluang yang baik sebenarnya. Ya, betul. Actually antara kita orang empat tu semua yang menyambung sebenarnya. Misal kata Kak Zura kita ada program yang melu makanan yang boleh call Abang Idris kita. Munnya melu produk yang boleh call Abang Berry. Betul. Pasal mun Kak Zura nak kasih kacak dia nunggah naik. Naik Sebab kadang-kadang kan kita macam malas kan mau datang gede. So macam mobile. So macam best juga tadi kami dengar yang Madah nak best buatnya tu. Sebab apa? Dia boleh buat mobile instead of kita kena walk in di kedainya. Kadang-kadang benda yang macam malas tu sih. Masa cik dah sebenarnya. Kita orang berniaga tu masa cik dah, betul sih. Padahal orang kata masa at our own. But orang yang berniaga tu bagi kami masanya nang sentiasa penuh. Padahal kami buat Idris tu sama di betul sih. Seorang di depan, seorang di belakang. Bertemu lagi dalam grup dalam grup Metro City on the phone. Kita tunggu kadang minat datang dia aja. So dalam ruangan macam tu lah kata orang boleh berkongsi banyak lah. Ya. Jadi malam tu bukannya lepak-lepak biasa, tapi kita dapat mewujudkan satu silaturahim dan juga kerjasama. Mungkin kerjasama pada satu masa yang
pada satu masa akan datang, dan juga memberi ilmu kepada kami sebab kami Kinetok belum ada bisnes, masih belajar. Untuk pengetahuan kita orang lah, kami masih belajar lagi di Uni Razak semester yang ke-6. Jadi itu adalah satu ilmu kepada kami. Terima kasih kepada kita orang kerana sudi untuk berkongsi. Dan juga kepada para penonton kita, banyak ilmu yang kita dapat ataupun pengalaman-pengalaman silapnya yang kita dapat jadikan sebagai panduan ataupun guide untuk kita masa depan sekiranya kita ingin menjadi salah seorang usahawan seperti mereka. Jadi kita buka kepada anda semua untuk mempromotkan kita orang pun produk. Kita mula dengan Abang Idris lah. Kita boleh promotkan kita pun produk Kinetok. Macam ni nak cari ataupun sini nak kontak, silakan. Okey, mun nak cari kami boleh search dekat Facebook Satria Sepedas. Satria Sepedas. Orang tu selalu heran apa hal nama kedai Satria? Kenal? Satria Sepedas. Ya, ceritanya macam tu. Okey. Founder kedai tu mentua kami. Mentua kami tu dia dulu askar. So, untuk connect kedai tu dengannya, yang pilih nama Satria. Dan apakah si dia datang Satria? Oh, jadi berdasarkan yang pun pekerjaan dulu sebagai salah seorang askar lah. Ya, askar lalu. Yang pernah menetap di Johor, di Sungai Besi, di Kelantan. Sialah datang menu tu semua. Memang dari resepi ibu mentua kami lah. Air tangannya memangnya aja. Mak mentua. Mak mentua. Jadi hasilnya berjalan-jalan ataupun menjelajah waktu suaminya masih menjadi askar dulu, nya ambil sikit-sikit lah menu dari negeri-negeri yang nya pernah pergi ya. Betul. Dia ambil asam pedas sikit ke Johor, dia ambil asam pedas sikit dekat Melaka. Pasal dia pergi Kelantan, macam-macam lah. Dulu before tu banyak menu lain, ada yang pecik, ada 3 rasa. Like I said before, kita paksa cut cost lah. Cut cost, dari sini aja lah kita cut cost. Kita fokus dengan menu yang top selling, yang orang memang dah biasa makan, kita fokus ya. Jadi macam ni, sidak pelanggan nak cari ataupun nak order makanan kita secara atas talian, adakah sidaknya perlu pergi ke kedai kita untuk minta nombor ataupun macam ni ya? Okey, boleh search dekat Facebook, dekat GrabFood ada, Satria Sepedas, dekat Food Panda pun ada, Instagram pun ada, Instagram baru dah start. TikTok sih lama lagi, nunggu naik mula kelas. Steady. Apa lagi mau nak kontak kedai tu, telefon kedai 011 516 91910. Tanggal ya Facebook. Okey, di Facebook saya kita orang boleh kontak Abang Idris kita mun kita orang nak order makanan yang terdapat di dalam menu Abang Idris kita lah, Satria asam pedas COD dia juga, tapi pun better kita all self pick up dekat kedai lah. Yang murah lagi sama harga dine-in lah. Okey, jadi menu kita setiap hari ke asam pedas ya? Everyday. Everyday dari pukul berapa? Dari pukul 10 pagi, time tu pukul 10 pagi sampai pukul 7 malam tu. Kecuali Ahad. Kecuali Ahad. Ahad tutup lah. Ahad tutup. Boleh. Time tu dapat orang je bekerja, ya ajaklah masa relax. Jadi tukang masaknya kita pun bukan, ataupun ada tukang masak yang memang dibayar? Untuk macam kami biasa kan sediakan paste dulu, paste asam pedas. Kami sediakan. Kita pun mula kami yang bakar kami dia personally kami pula, bini kami yang akan time to time check lah dia pun menu lain. Sebab time tu yalah, bekerja dah ada. Before tu memang 100% kami dua. Dah ada family pun dah payah sikit.
Ya, biasalah masa pun perlu berbagi juga. Betul. Macam pada Kak Zura dia memang bunyi macam bisnes tu ada masa untuk dimpun, tapi sebenarnya sih Ya. sebelum tidur pun fikir bisnes, bangun pagi pun fikir bisnes juga. Ya, memang 24 hour business lah. 24 hours. Sebab apabila bernamanya majikan, setiap masa ya kita kena fikir cara mencari sales bah. Kerana Ya. pada setiap hujung bulan kita ada komitmen nak dibayar, kita ada pekerja. Nak buang pekerja tu sih senang sebenarnya kerana setidaknya ada keluarga yang perlu disara. Sebab Ya. bila namanya tanggungjawab majikan tu sangat-sangat besar. Jadi kita majikan tu responsible lah kat kita semua. Sebab bila kita fikir nak orang pada bisnes tu best sebab ada masa sendiri. Memang betul best. Cuma kita kena pandai manage. Kalau kita pandai manage, then kami rasa kita akan berada apa yang kita ada hari tu lah sebenarnya. Ya, betul. Okey, jadi kepada Berry, macam ni sidak pelanggan kita nak mengetahui perkembangan ataupun mengetahui produk-produk baru Avon yang dipromosikan. Macam ni ya? Okay, so untuk kita orang yang sedang tengok live tu, okay, if kita orang berminat untuk join ataupun kita orang berminat untuk dapatkan produk Avon, kita boleh share sejak Berry Avon dekat saya kami pun FB. So dekat saya pun ada juga nombor telefon which is kita boleh call ataupun WhatsApp kami, okay, daripada jam bekerja lah, okay. So kita orang boleh dapatkan info-info produk terkini daripada Berry juga sebab setiap hari Berry akan posting dekat saya apa yang sedang Avon keluarkan pada masa tu. So kita orang yang nak dapatkan brochure Avon which is kita mau dapatkan IM brochure ataupun PDF brochure, boleh juga PM Berry. Kelak Berry akan share dengan kita orang dan kita orang boleh tengok sendiri di kita pun telefon lah. So senang lagi untuk kita orang baca, kita orang boleh nak jual produk yang terkini daripada Avon. Okay. Okey, jadi kepada kita orang yang nak mengetahui produk-produk baru daripada Avon, kita orang boleh kontak ataupun PM Abang Berry kita melalui Facebook. Oh, Abang Berry oh? Yes, betul. Okey, jadi Nai, giliran kita untuk mempromosikan kita pun perniagaan. Kita pun mobile saloon. Mobile saloon. Macam ni sidak yang nak cari kita. Bagi yang menonton live tu, minta kita orang screenshot lah. Screenshot lah. Screenshot. Okay, kita boleh type dekat Google nama kami Nai Henna Saloon ataupun Facebook kah, IG kah, mana-mana aja. Just pakai nama Nai Henna Saloon, baiknya di TikTok, di IG, di Facebook, di Google, everything lah, di West kah, semua ada. Mungkin kita nak pergi ke tempat kami orang lah, semuanya ada. Dekat yang nak nanggap video transition kami orang, video rambut kami orang, semua ada dalam TikTok lah. Ya, ajak lah. Okey, jadi sidak yang boleh cari kita di Facebook ataupun di TikTok, tulis je nama kita, confirm keluar. Nai Henna Saloon, confirm keluar. Nai, tak long. untuk Nambiak ada mula ke Nai? Ada Bawa kopi lah. Nerima sih. Nerima kah untuk Nambiak? Nerima kak? Rambut dah kedap pokok Nio. Kami nak yang boleh settle. Air buang kutul, mau jual kak? Mau ada juga kah? Dah. Nambiak dah pernah gila rambut. Ada. Settle nyonya kak. Kelak. Sini nak Nambiak laki. Oh. Jadi lah Tek Mek nanya kita ada mula sih. Ada, kami orang settle RM50 dah kak. Oh. Murah. Bagus sebab. Sudahlah Pan. Masa macam tu ada setengah kedai kedai salon RM5 Nambiak apa? Oh, nerima. Kami orang betul. Kami salon di rumah je kak. Boleh lah agak nak Kami agak kita pun boleh je. Kau lah motong rambut Nambiak laki. Motong cousin Mika, kami motong salon. Okey. Boleh juga lah kan. Soalnya namanya mobile, mesti apa? Boleh.
Kami Okay, Kak Liza, kita Kebiasaan silakan mereka promote. adik kelakar. Semua orang lain semua kelakar. Ya, okey, kalau dos yang nak tumpah hamper, kita boleh pergi to this page Azura hamper ya. Kami saya dah check apa semua lah, saya dah. So macam kita boleh search for Azura hamper. Dan dos yang nak bertanya pasal hal khusus-khusus ya, kita boleh WhatsApp kami direct lah dekat 016 870-7103 ataupun mana-mana juga yang usahawan yang mohon bantuan dari segi geran apa kami boleh share je dia insyaAllah. Semoga kata orang pandemik tu dapat membantu semua usahawan dan juga untuk membantu orang-orang yang dekat luar yang ingin menambah pendapatan. Jadi dia adalah salah satu cara untuk kita berkongsi dengan semua orang. Kadang-kadang bukan mungkin rezeki tu dikongsi bukan dengan cara duit tetapi dengan cara yang lain berbeza. Dan boleh pergi ke page ataupun walk in ke kedai dekat Metro City. Kami orang tu di belakang tahu si ayam halal pemata Metro City. Oh ya. Depan kami orangnya akan dibuka yang Fauziah Metro City Cafe. So kami orang just opposite-nya aja. Ya. Dekat bawah PIBU. Dia Jadi- pindah siaga. Ha? Dia Di bawah pindah siaga. pindah sia. Yang lama ya take over oleh orang lain. So nya akan nya ambil semua satu kawasan dia nyampur. Jadi kami Sebelum- menjangkakan memang betul-betul besar sebabnya ada hall. So kawan-kawan datanglah ke kedai. Ya, betul. Jadi jangan lupa untuk datang ke kedai Kak Azura kita iaitu Azura Hampers and Gift Supply kau. Kami orang kena tu macam dulu nak kadang-kadang bila tidak datang ke dulu, kami orang memang ada ready stock semua. Jadi apabila kena tu bila tidak datang saya tanya, saya dah kan nama dia kedai hamper tapi saya dah hamper. No. Sebab kami orang kena tu lebih ambil tempahan. Kerana experience kami orang apabila berlaku pandemik semua hamper bila kita set up function semua expired. So sebagai usahawan kita kena ready dengan segala kerugian kan. Jadi dekat situ lah kami orang banyak rugi lah. Because semua barang bila expired semua buang. Kita buka hamper ya, nya dah tak rosak terus. Ya. Jadi kalau antara yang ada expired dengan si expired ya, bila kita buka kotak dah rosak, kita boleh guna lagi dah. Jadi that's why lah yang banyak mengajar, pengalaman mengajar untuk now selagi pandemik si pulih, selagi ya kami akan hanya menerima tempahan. Kecuali kalau kita mau walk in ya, so kita at least sehari awal. Nasi kita dulu Maghrib memang sentiasa ready stock lah. Jadi sebelum sidaknya nak apa-apa yang perlu roja awal lah, perlu PM awal. Sebab kami perlu minimiskan kerugiannya kan. Macam esok hari sepatutnya kami orang tutup. Because Ahad kan kami orang buka beroperasi Isnin sehingga hari Sabtu pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang. Tetapi bila kita menerima tempahan, so by tempahan esok hari kami orang buka juga tapi hanya kami je yang bekerja. So esok hari still ada tetap tempahan yang berjalan. Okey, jadi kepada kita orang yang mencari hamper ataupun gift, bolehlah kita orang contact ataupun PM Kak Azura kita melalui Facebook atau Facebook page kau. Jadi kepada semua penonton-penonton kita yang ada dengan live pada malam tu, selamat datang yang baru je datang, tapi sayangnya kita sudah hampir ke penghujung program kita. Jadi untuk makluman kita orang, program kita pada malam tu bertajuk penjagaan digital. Jadi pada malam tu kita mendapat banyak ilmu dan juga pengalaman-pengalaman daripada 4 panel kita. Jadi jangan lupa pada next week kita akan bersama lagi dalam rancangan yang sama, tarikh yang berbeza dan juga masa yang sama. Jadi terima kasih kepada keempat-empat panel kita. Terima kasih Abang Idris, terima kasih Kak Azura, terima kasih Nai, Terima kasih Jimmy. Sama-sama. Abang Yui. Terima kasih juga kepada kita orang kerana memberi peluang kepada panel-panel tu untuk bersidang lah. Boleh dikatakan bersidang ke dalam tu untuk bercerita, berkongsi segala ilmu. Jadi kami harap untuk Kolej Sigma yang terus maju jaya. Jujur kami katakan kami bermula dengan Sigma College.
dan walaupun sebagai graduan Uni Razak nak, tetapi dekat situ lah memberi peluang kepada kami untuk sambung belajar. Jadi masa saya kata orang apa, memang saingan nak masuk ke universiti akan tinggi. Jadi itu adalah peluang masa saya kami belum kata orang apa nak mengucapkan terima kasih, mungkin belum sempat. So kami nak ucapkan terima kasih lah kepada College Sigma kerana memberi peluang dan membuka jalannya kepada semua pelajar-pelajar, terutamanya macam kami sendirilah, untuk menimba ilmu dan akhirnya kata orang graduate as a Bachelor of Management. Dan selepas ya kami dapat menyambung pelajaran lah di local university di UUM. Jadi bagi kami College Sigma yang membuka peluang untuk kepada kita sih katakannya sebagai ketinggalan ataupun tercicir, tetapi mungkin peluang yang belum tiba. Jadi peluangnya boleh kami dapat daripada Sigma College. So thank you so much atas peluang yang diberilah Sigma College, dan mendapat dari saya dapat jadi graduan lah. Dan yang paling penting program yang di-offer ya membolehkan kami menyambung pelajaran ke peringkat yang seterusnya. Ya, betul. Jadi kepada adik-adik kita yang si tahu nak sambung belajar, bolehlah kita orang mendaftarkan diri sebagai pelajar Kolej Sigma Sarawak. Tarikh tutupnya pada 9 Ogos 2021. Jadi dengan bayaran rendah hanya RM50. Jadi banyak yang komen dekat Facebook kita minta nasihat daripada Abang Idris kita. Jadi Abang Idris kita yang handsome lagi tampan pada malam ini, para penonton menginginkan ataupun kehausan dengan nasihat-nasihat kita. Sebab kita malam tu nang kecak bang. Sebab Arya kami datang kedai kita anak kita kan belum kenalan. Jadi Arya kami dapat chat dari Abang Capik yang badah Jimmy sini ya. Kami badah lah, kami dekat situ pasal datang situ di Asam Pedas. Okey. Pasal on the way kami pergi kedai kami nanggal sikit kedai namanya Azura Hempos and Gift Supply tamnya. Lalu teringat kami dengan sikit lagu ya. Lagu Azura. Duhal kakak tu pun duhal kedai ya. Oh, kita ada pergi ke hari ya? Ha? Ada limpas. Oh, sebab kami si tahu kedainya, jadi kami pusing satu Metro City ya. 4 kali lah pusing. Semua dah kami hafal dah kedai kat sia. Jadi kami nangga kedai kita, lalu tiba mulut kami Azura macam ni. Lalu sampai dekat kedai Abang Idris. Ya, maksudnya berjiran nak. Oh. Nama kuat kita pun ya lah. Chemistry ya. Ya. Okey, jadi Abang Idris berikan nasihat anda kepada adik-adik kita yang nak sambung belajar. Okey, bagi yang nak sambung belajar, before apa-apa, goal mau set dulu. Berapa gol? Kau mau jadi apa? Berapa gol yang mau set dulu. Tadi dah 3-0, Manchester menang 3-0. Everton kosong. Gol kali tu lain noh? Gol kali tu lain. Okey. Set future goal kita orang memang apa kita orang minat kah, walaupunnya lari daripada landasan asal kita orang belajar, just follow your path, ikut je dengan penuh semangat lah, jangan main-main sebab kita tu masa memang kurang. Ya, betul. Ada masa pun business pun memang tak ada masa. Ya, kerana pun masa terasa begitu cepat berlalu. Ya, betul. Ya. Jadi nasihat daripada Kak Long kita, Nai. Bagi kami lah yang tengah belajar time tu lah, teruskan belajar sampai habis. Jangan fikir nak dibelajar ya sia-sia. Macam ni lah, bagi kami lah. Okey. Bagi kita macam ni lah. Jadi bagi kami. Sebab mostly macam kami orang zaman student dulu selalu mikir, bagus nak aku belajar benda tu. Selalunya macam ni, orang selalu fikir lah nombor-nombor. Ya. Yang kan mikir macam ni, ada tak masa depan bukannya kan mikir macam ni. Jadi kami kira nak madah lah siapa yang berfikiran macam ni, teruskan ajak belajar ya. Kelak
dengan belajar yang kelak kita akan tunggu pekerjaan yang sesuai dengan kita. Ya, Semestinya bekerja, tapi mungkin ke arah macam kami tu lah. Ya, betul. Betul. Okey, jadi kata-kata akhir ataupun nasihat daripada Abang Berry kita sebelum kita mengakhiri program kita pada malam tu. Jadi persilakan Abang Berry. Okey, so terima kasih kepada Kolej Sidma Sarawak kerana telah mengundang ataupun menjemput 4 panel. Okey, walaupun daripada apa yang kita orang kongsi, masa sangat mencemuri kita, sebenarnya banyak lagi yang kita boleh share di sini. Okey, so untuk kita orang yang sedang kini tu tengah ingin menyambung pelajaran, okey, ingin menyambung kita pun ke peringkat yang seterusnya, kita boleh share dulu dekat Sidma Kolej Sarawak. Kita tengok dulu apa yang kos yang ditawarkan, macam mana graduan-graduan yang lepas daripada kolej tu, dan kita boleh decide. Okay, so untuk kita orang nasihat Berry adalah satu je. Okay, jangan lepaskan peluang yang ada. Okay, peluang tu adalah sekali je dalam hidup, which is apa yang kita belajar, maybe kita tak keluar daripada tau bukan jadi yang apa yang kita impikan, tetapi peluang yang ada hanya sekali je. So guna peluang yang ada sebaik yang mungkin, okay, dan tuntut ilmu tu dari mana-mana segi pun. If kita orang teruskan berusaha, ini akan menjadi. Sebab Berry percaya setiap yang berusaha dia pasti akan berjaya. Okay, good luck everyone, good luck guys. Betul kata Abang Berry. Jadi kepada kita orang, terima kasih kerana sudah sudi untuk live bersama dengan semua orang dan juga bersama dengan 4 tetamu jemputan kita ataupun alumni Kolej Sidma Sarawak. Banyak ilmu yang kita dapat pada malam tu, banyak cerita yang kita dengar daripada keempat-empat panel kita pada malam tu. Jadi jangan lupa kepada kita orang, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tema yang berbeza pada 21 hari bulan 2021 pada jam 8 malam di HP Sidma Kolej Sarawak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dan share this live video. Jadi terima kasih kepada kita orang 4 semua, Kak Azura, Abang Idris, Nai dan juga Abang Berry. Terima kasih. Harap kita dapat bekerjasama di masa hadapan lah. Thank you. Okay. Jadi bye-bye, selamat berjumpa lagi.